Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, kisah yang Brother Fai akan kongsikan pada malam ini datangnya dari Hajah Kamaria. Tajuknya adalah Mak Kakak Bukan Bomo. Tapi di sini beliau mengatakan, apa khabar Brother Fai? Nama kakak Hajah Kamaria berasal daripada Muar, Johor. Kisah yang kakak nak ceritakan tentang kakak dan suami sering diganggu pada waktu malam dengan kehadiran arwah mak yang sudah meninggal dunia kurang 2 bulan yang lalu. Ketika hidup, mak kakak suka melakukan perkara-perkara yang salah dari segi akidah Islam. Mak kakak bukanlah bomoh atau tukang ubat, tapi sekali-sekala akan ada orang-orang datang jumpa dengan arwah untuk minta pertolongan secara batin ataupun halus. Setiap hari Khamis malam Jumaat, dia akan mengasap seluruh rumah dengan asap kemian, dan kadang-kala dia juga akan menggunakan penyembur untuk sembur air bunga cempaka dalam rumah yang kami tinggal. Biliknya sentiasa wangi, tapi wangian yang digunakan adalah bunga cempaka dan juga pacai. Nak tahu pacai itu apa? Pacai itu adalah wangian yang digunakan oleh orang yang dah meninggal dunia lah. Senang kata, orang Malaysia kata kapu barus, ya. Kadang-kala kakak rasa takut nak duduk rumah seorang diri walaupun waktu petang. Ketika arwah mak nak menghembuskan nafas terakhir, dia mempunyai beberapa kesulitan di mana tak perlulah kakak ceritakan. Tapi selama lebih kurang 33 hari dia terlantar di katil dan tidak bermaya. Dia juga tidak suka lampu bilik dinyalakan sebab katanya silau. Waktu malam, kakak dan suami akan dengar dia berkata sesuatu. "Tolong, jangan ganggu aku. Dah lama aku jaga kau. Aku sakit. Tak boleh kasih kau makan." Kemudian diikuti dengan suara dia menangis. Dalam 33 hari itulah banyak gangguan berlaku. Antaranya, beberapa kali pada waktu maghrib, kakak kalau lalu depan bilik mak yang tengah baring di katil, akan ternampak seperti susuk tubuh 3 perempuan berambut panjang sedang duduk di hujung katil sambil badan membongkok seolah-olah sedang hisap ibu jari mak kakak. "Sudahlah, jangan hisap darah aku lagi. Aku nak mati ni. Tolong, tolong," katanya dengan suara yang lemah dan sayu. Brother Fai, setelah kakak dan suami mendapatkan hikmat seorang imam untuk membantu mak kakak, benda tu makin berleluasa. Kadang-kala waktu malam akan dengar bunyi orang cakar dinding rumah dan bunyi burung hantu dalam rumah. Suami pernah nampak ada makhluk hitam merangkak keluar dari bilik arwah mak. Akhirnya, dengan izinnya dan bantuan Imam Ismail, alhamdulillah, rumah sekarang dah bersih. Terima kasih Brother Fai. Baiklah saudara, kisah yang kedua ini, di sini dia letak tajuk dia Serba Merah. Wanita serba merah di Johor Bahru. Saya Lan dari Pasir Gudang ingin berkongsi pengalaman seram bersama pendengar-pendengar lain. Ceritanya begini. Selepas saya menduduki peperiksaan SPM, saya telah bekerja dengan peniaga di pasar malam. Saya bekerja beberapa bulan sementara menunggu keputusan peperiksaan diumumkan. Ada 2 orang lagi kawan saya iaitu Ijat dan Udin turut sama bekerja dengan peniaga tersebut yang kami panggil dengan nama Abang Man. Biasanya kami akan memulakan perniagaan di pasar malam sekitar jam 4.30 petang sehingga jam 10.30 malam. Entah macam mana pada satu malam ni, jualan kami cepat habis.
dan Abang Man mengarahkan kami berkemas awal, iaitu sekitar jam 9 malam. Setelah semua barang-barang dimasukkan ke dalam van, kami pun berangkat pulang. Tetapi Abang Man tidak terus pulang ke rumah. Sebaliknya, terus membawa kami singgah di sebuah warung menjual sate. Abang Man mengajak kami makan sate. Dia juga ada memesan sate untuk dibawa pulang untuk anak dan isterinya. Setelah kami menjamu selera, tiba-tiba angin bertiup kencang menandakan hujan akan turun bila-bila masa saja. Kami berempat dengan segera menghabiskan sate dan minuman. Abang Man mengarahkan kami memasuki van sementara dia pergi membayar makan dan minuman kami. Ketika itu, jam telah menunjukkan pukul 11.30 malam. Setelah Abang Man memasuki van dan menghidupkan enjin, dia terus menekan minyak dan kami pun bergerak pulang. Dalam perjalanan pulang, hujan gerimis turun dan membasahi permukaan jalan pada malam itu. Sesekali, Abang Man menggerakkan wiper cermin van yang mula menyukarkan pandangannya. Apabila melalui seleko berbukit selepas dijantas laluan kereta api, tiba-tiba seorang dari kami iaitu Ijat bersuara, "Hai, tadi angin bukan main kuat lagi. Ingatkan hujan lebat sangat, tapi gerimis saja." Saya hanya diam, tetapi Udin pula mencelah, "Hujan gerimis malam-malam macam ni, hantu suka keluar." kata Udin sambil ketawa kecil. Abang Man masih memandu dengan berhati-hati ketika melalui selekoh yang agak licin dan gelap itu. Tiba-tiba, kami terpandang susuk tubuh melambai-lambai tangan agar kami berhenti. Sebaik van kami menghampiri susuk tubuh berkenaan, Abang Man pun memperlahankan van. Dengan jelas kami dapati ia adalah seorang wanita Cina. Wajahnya sangat putih sambil tersenyum dengan gincu merah dan berpakaian serba merah dari baju, seluar, tas tangan dan kasutnya. Semuanya merah. Pakaian wanita tersebut juga tak ubah seperti pakaian fashion 70-an. Entah kenapa, tiba-tiba Abang Man menekan minyak dan terus memecut laju. Skrit! Terus dia lajukan kereta dia. Kami terkejut. Lalu saya bertanya, "Apa pasal Abang Man tak berhenti tadi? Mungkin Amoy itu nak tumpang agaknya. Kesian dia." Kesian dia. Dah lah malam-malam macam ni. Bas dah tak ada, taksi pun jarang-jarang lalu. Hujan pula tu. Lalu jawab Abang Man, "Abang rasa tak sedap hati lah. Lain macam je Amoy tu." Setelah hampir setengah kilometer meninggalkan Amoy tersebut, tiba-tiba terbau colok dan lilin yang digunakan orang-orang Cina untuk bersembahyang menerjah ke hidung kami berempat. Lalu Udin pun berkata, "Bau apa ni? Macam bau colok je." Abang Man pula terus meninggikan suara, "Dah, jangan ditegur. Kalau tak tahan, tutup je hidung kamu." Ketika itu jugalah pengunci pintu van kami bergerak, turun naik dengan sendirinya, seperti ada orang ingin memasuki ke dalam van yang kami naiki. Kami bertiga saling berpandangan antara satu sama lain, tetapi tidak berkata apa-apa. Abang Man mula membaca ayat-ayat suci dan menyuruh kami membaca sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Baca sama-sama. Apabila salah seorang dari kami iaitu Ijat membaca ayat kursi dan melaungkan azan, serta-merta gangguan dan bau colok berkenaan hilang. Kami memasuki simpang menuju ke rumah Abang Man dan kami bersyukur tiba dengan selamat.
Semua barang kami keluarkan dari van pada keesokan harinya saja. Pada malam tu, saya, Ijat dan Udin tidak pulang ke rumah masing-masing, tetapi menumpang tidur di rumah Abang Man kerana masih lagi ketakutan. Sekian.